Okey, kali ini kita bertemu lagi untuk perkongsian ataupun pengajaran masih lagi bersambung bab 2 pengurusan projek, iaitu 2.1 pengurusan projek reka bentuk tetapi pengurusan kepada 2.14 sehingga 2.1.7. Ya, objektif pembelajaran pada hari ini sepatutnya kamu dapat 4 perkara. Yang pertama, merangka perancangan projek. Yang kedua, menganalisis perancangan projek dan jadual kerja. Dan seterusnya, menyediakan anggaran kerja. Dan yang keempat, 2.17, merancang pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Saya ulas sekali lagi, sepatutnya di akhir pembelajaran hari ini, kamu dapat merangka perancangan projek, menganalisis perancangan projek dan jadual kerja, menyediakan anggaran kos dan seterusnya merancang pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Okey, yang pertama, merangka perancangan projek terdiri daripada 3 bahagian. Okey, yang pertama, perancangan projek. Peringkat pengurusan projek yang paling utama dan menjadi penentu objektif sesuatu projek agar dapat memastikan objektif tercapai, mengelakkan pembaziran sumber dan juga mencegah gangguan. Perancangan projek ni yang paling utama dalam merangka perancangan projek. Okey. Kemudian, dalam perancangan projek, siapa yang akan membawa peranan yang paling penting? Okey, tugas pengurus projek. Antara tugas utama pengurus projek atau kita panggil sebagai eksekutif bersama-sama ahlinya ialah melakukan perancangan penentuan utama, sub utama, pengelolaan aktiviti dan juga matris organisasi atau masukan. Okey. Yang pertama tadi, kamu kena buat perancangan projek. Dalam perancangan projek, siapa yang membawa peranan penting? Tugas pengurus projek. Pengurus projek bersama ahli-ahlinya apa dia? Penentuan utama, penentuan sub utama, pengelolaan aktiviti dan juga matris organisasi atau masukan. Okey, yang seterusnya ialah penjadualan. Penjadualan disediakan untuk menunjukkan anggaran jangka masa yang ditetapkan bagi menyiapkan projek. Okey, kenapa penjadualan perlu dibuat? Bagi mengelakkan kerugian masa dan kos, mengelakkan pembaziran atau pemborosan, mengurus bahan mentah secara sistematik dan seterusnya mengawal sumber tenaga pekerja. Ada 4 tujuan penjadualan dilakukan. Okey, bagaimana kaedah penjadualan dijalankan? Berdasarkan 4 perkara tadi, 4 tujuan tadi, ada 2 kaedah penjadualan dilakukan. Yang pertama, blok hubungan aktiviti melalui rangkaian dan yang kedua, catakan. Apa itu blok hubungan aktiviti melalui rangkaian? Blok hubungan aktiviti melalui rangkaian digunakan untuk menunjukkan perjalanan proses dari satu peringkat ke peringkat yang lain. Milestone digunakan sebagai penanda. Sebagai contoh penggunaan jadual, jenis ini untuk menunjukkan aktiviti melalui dalam tempoh masa tertentu. Okey, mana pada catakan pula, setiap aktiviti atau perjalanan projek akan ditunjukkan bersama-sama tempoh masa perjalanannya. Carta ini dapat mengenal pasti perkembangan projek melalui gambaran grafik berjadual dengan lebih cepat dan pantas. Okey, ini ialah contoh blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Okey, apa itu milestone tadi? Milestone digunakan sebagai penanda. Sebagai contoh, penggunaan jadual jenis ini untuk menunjukkan aktiviti yang bakal dilalui dalam tempoh masa tertentu. Apa yang dianggarkan dalam bentuk dan ditanda dengan milestone. Okey, ini contoh blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Okey, contoh catagan. Tadi dah bagi tahu catagan aktiviti yang ditunjukkan bersama dengan masa yang dirancang. Okey, catagan nampak lebih jelas sebab dan dinyatakan apa aktiviti yang dilakukan mengikut masa peruntukan masa yang disediakan. Okey, seterusnya bahagian yang seterusnya dalam
merangka perancangan projek ialah pengawalan. Pengawalan perlu dilakukan sepanjang proses menyiapkan projek. Tujuannya agar semua aktiviti dikenal pasti dilakukan secara optimal. Seterusnya, semua aktiviti dapat dijalankan dalam masa yang telah ditetapkan, sumber-sumber yang diperlukan dikenal pasti dan yang terakhir, tujuan pengawalan terakhir ialah perubahan dalam jadual dibuat sekiranya berlaku sebarang perubahan atau pembaharuan terhadap projek. Okey, tadi saya ulang lagi. Dalam kerja-kerja merangka perancangan projek ada 3 bahagian. Okey, yang pertama perancangan projek, yang kedua penjadualan projek dan yang ketiga bahagian 3 ialah pengawalan. Okey, kemudian bila kamu dah buat perancangan, kamu dah tahu dah macam mana nak merangka perancangan projek, kamu menganalisis perancangan projek dan jadual kerja. Analisis supaya boleh mengenal pasti segala aktiviti yang terlibat dalam pembangunan projek melalui penyediaan jadual kerja. Apa yang perlu awak buat maksud sekali, awak ada jadual kerja dan awak analisis perancangan awak tu berjalan lancar ke tidak. Garis panduan yang perlu awak ikuti ialah ada 6 garis panduan. Menentukan aktiviti jadual, menyusun aktiviti mengikut keperluan, menganggarkan sumber yang diperlukan untuk aktiviti, menganggarkan tempoh masa untuk sesuatu objek dan membangunkan jadual dan akhir sekali menganggar kos dan menyediakan bajet. Okey, kita pergi satu persatu. Tentukan aktiviti jadual, skop kerja yang terlibat ditentukan mengikut struktur pecahan kerja. Contoh sebagai pembangun mock-up, model aktiviti jadual kerja termasuklah mendapatkan lakaran saiz, mengukur, menanda, memotong dan mencantum. Sediakan semua aktiviti jadual yang perlu ada. Okey, yang kedua susun aktiviti. Susun aktiviti ikut step apa yang awak nak buat dulu. Menyusun aktiviti yang perlu dibuat secara berturutan agar aktiviti tersebut tidak mengganggu perjalanan projek. Contohnya sediakan lakaran sebelum menyediakan bahan. Kalau kamu tak ikut susunan aktiviti, dia akan membuatkan perjalanan kerja awak menjadi kelang kabut dan tidak teratur. Okey, yang ketiga, panduan yang ketiga ialah anggaran sumber diperlukan untuk sesuatu aktiviti. Kamu perlu menganggarkan sumber sama ada manusia, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyempurnakan aktiviti. Okey. Yang seterusnya, anggaran tempoh masa untuk sesuatu aktiviti. Anggaran tempoh masa bergantung pada mudah atau kompleks sesuatu tugasan itu untuk diselesaikan. Maksudnya tadi awak dah buat jadual kerja, awak analisis jadual kerja tersebut sesuai atau tidak berdasarkan tempoh masa yang awak dah peruntukkan. Contohnya kalau awak kata awak nak buat meja, memadai ke kalau awak kata cukup untuk 2 hari? Okay, kalau awak kata cukup 2 hari, awak buat susunan sesuai ke tidak dengan awak nak buat kerja pertukangan, awak nak buat kerja kemasan, awak nak buat kerja-kerja perancangan. Ataupun kerja yang lama, contoh kalau buat rumah. Buat rumah, berapa lama awak boleh anggarkan buat rumah? Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, sesuai dengan tempoh masa ataupun aktiviti yang awak nak jalankan. Kalau awak kata awak buat rumah tu kompleks, awak kena ukir satu persatu, mungkin aktiviti tempoh masanya lama. Okey. Kemudian pembangunan jadual. Okey, aktiviti atau proses kerja yang akan dilakukan untuk memastikan produk disenaraikan dalam jadual kerja. Jadual kerja akan disertakan bersama tempoh masa dalam bentuk mingguan atau bulatan. Aktiviti disusun mengikut keutamaan. Jadual kerja akan digunakan untuk mengawal pelaksanaan projek. Ini contoh jadual kerja kita panggil sebagai catakan tadilah. Catakan sebab mudah diguna pakai dan nampak segala pergerakan masa awak. Seterusnya ialah anggaran, kos dan penyediaan bajet. Pengiraan kos modal untuk melaksanakan projek. Kos modal merangkumi bahan, alatan, upah dan kos overhead. Bajet disediakan mengikut kos modal dan kuantiti produk yang ingin dihasilkan. Okey, tadi untuk awak buat analisis perancangan projek dan jadual kerja, awak ada 6 panduan. Okey, kenapa kena buat analisis perancangan jadual projek dan jadual kerja ni? Supaya apa yang buat tu menunjukkan proses yang lancar. Okey, apa panduan yang awak nak rujuk?
Okey, ada 6 panduan. Yang pertama, menentukan aktiviti jadual. Yang kedua, menyusun aktiviti mengikut keperluan. Ketiga, menganggarkan sumber yang diperlukan untuk aktiviti. Keempat, menganggarkan tempoh masa untuk sesuatu aktiviti. Yang kelima, membangunkan jadual. Dan yang terakhir, menganggarkan kos dan penyediaan bajet. Okey, bagaimana awak nak buat penyediaan anggaran kos? Awak boleh gunakan dua kaedah, iaitu kaedah unit, kuantiti atau konsep SMART. Kenapa awak kena buat penyediaan penganggaran kos? Sebab penyediaan penganggaran kos ni fungsinya tadi adalah satu proses yang wajib dilakukan oleh perunding bahan yang bertindak sebagai tempat rujukan kepada pihak pelanggan. Perunding bahan bertanggungjawab menyediakan peruntukan kewangan kepada pihak mereka bentuk sebelum menyediakan reka bentuk produk atau perkhidmatan. Sebab apa? Sebab anggaran kos ini sangat penting supaya kawalan boleh dilakukan supaya dan tidak berlakunya pembaziran. Okey, apa yang kita panggil sebagai kaedah unit? Kaedah ini dikenali sebagai anggaran mengikut kuantiti barangan atau perkhidmatan. Anggaran contoh ini disediakan berdasarkan bilangan unit pengguna. Okey, contoh awak boleh tengok pada buku teks awak, muka surat 40. Okey, kaedah yang kedua untuk menyediakan anggaran kos ialah dengan menggunakan konsep SMART. Okey, apa itu SMART? Okey, SMART ini digunakan berdasarkan huruf S, M, A, R, T. Apa itu SMART? Specific, measurable, A, attainable, R, relevant dan T, time bound. Okey, S, SMART. Apa iaitu? Menetapkan tujuan atau objektif projek. Menetapkan tujuan atau aktiviti atau objektif projek. Okey, kemudian M, matlamat yang ditetapkan mestilah boleh diukur. A, pencapaian yang realistik iaitu boleh diperoleh oleh diri individu berkenaan. R, matlamat yang realistik iaitu boleh dicapai mengikut proses berperingkat. Peringkat T, matlamat yang diketahui boleh dicapai secara peringkat-peringkat dengan berterusan. Okey, awak boleh rujuk contoh yang ada penggunaan aplikasi SMART pada buku teks awak muka surat 41. Muka surat 41 sehingga muka surat 40. Okey, berikut ialah pengagihan kewangan dan juga bagaimana kiraan dibuat untuk menyediakan awak punya measurable awak, bahagian M awak, bahagian ukuran. Okey, awak ada kos bahan dan alat. Awak ada senarai bahan apa yang awak nak guna dan juga alat, dan awak jumlahkan. Apa maksud bahan dan alat? Bahan ialah bahan pakai buang, manakala alat adalah seperti gunting, mesin yang masih boleh disimpan. Okey, awak jumlahkan, awak akan dapat kos bahan dan alat. Okey, kos upah, bilangan pekerja, darab masa, darab kadar upah sejam, bilangan hari 5 orang, 8 jam dan RM5 kali 2 hari bersamaan dengan RM400. Itu ialah kos upah. Kos overhead. Apa itu kos overhead? Kos overhead ialah kos yang over the head. Maksudnya kos yang tidak nampak dalam senarai yang ada depan mata, tetapi kos yang terlibat dalam setiap apa yang awak lakukan. Contohnya bil elektrik, bil air, bil telefon, minyak kereta. Benda yang di luar senarai yang apa awak nampak secara fizikalnya. Okey, itu adalah kos overhead. Okey, bagaimana awak nak dapatkan kos modal? Okey, untuk dapatkan jumlah kos modal, awak kena guna formula tersebut. Kos modal sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Okey, bila ada soalan minta kos modal, pastikan formula ini ditulis, iaitu kos modal sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Okey, untuk
Isu yang di atas ialah kos bahannya ialah RM220 tambah dengan ringgit Malaysia 400 tambah dengan kos overheadnya ringgit Malaysia 26 ringgit bersamaan dengan jumlah kos modalnya ialah RM646. Jadi kos pengeluaran untuk sebuah bakul seberguna macam mana? Okey, untuk isu di atas awak perlu menyediakan 100 bakul. Jadi bila awak dapat kos modal tadi, awak bagikan dengan 100. Awak akan dapat satu kos pengeluaran untuk bakul yang akan awak bina, iaitu sebanyak ringgit Malaysia ringgit Malaysia 6.46 sen. Okey, itu ialah kos modal. Okey, bagaimana awak dapatkan kos jualan? Okey, kos jualan mesti ada hasil tambah dengan peratus keuntungan. Okey, kos modal tadi ditambah dengan peratus keuntungan. Okey, berapa peratus keuntungan yang awak nak buat? Contohnya 100%, 300%, 400%, 550%. Berapa peratus terpulang kepada kos yang peratus keuntungan yang awak dah putuskan bersama dengan ahli-ahli awak tadi. Okey, kos jualan bersama dengan kos modal tambah peratus keuntungan RM6.46 tambah dengan jika 100% keuntungan tambah dengan RM6.46 juga. Jadi kos jualan ataupun harga yang perlu awak buat jualan ialah RM12.92. Jadi saya harap sangat dengan penerangan ini awak akan nampak lebih jelas, dan untuk lebih jelas lagi kita akan buat contoh dalam latihan nanti. Okey, kemudian pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Kumpulan kerja bermaksud beberapa individu bekerjasama melakukan tugas dan peranan tertentu. Setiap individu ada matlamat sama dan saling berkomunikasi. Okey, satu, sebab apa tugas yang mencabar. Yang kedua, proses pembentukan individu, memilih individu yang berkemahiran dan ada interpersonal, memberi latihan yang bersesuaian dan juga memberi ajaran dalam bentuk periktirafan. Okey, pembentukan individu ni mesti diambil berat supaya setiap orang memberikan peranan yang sepenuhnya, memberikan peranan atau komitmen yang sepenuhnya kepada setiap tugasan yang diberikan. Okey, kenapa kita perlu membuat pembentukan kumpulan kerja? Dalam kehidupan seharian pun, kalau awak buat kerja seorang-seorang akan nampak lebih sukar berbanding bekerja beramai-ramai. Tetapi dengan syarat setiap individu ada matlamat sama dan saling berkomunikasi. Okey, apa kelebihan kumpulan kerja kepada individu? Kepada individu, kurang tekanan kerja sebab awak boleh buat kerja bersama-sama. Kemudian tanggungjawab kerja dikongsi bersama, tak perlu buat seorang-seorang, nanti nanya seorang-seorang. Okey, boleh guna kepakaran, kemahiran dan pengetahuan masing-masing. Boleh berkongsi pendapat. Okey, kalau dalam kelebihan dan secara pasukan pula, dapat hasil yang optimum, dapat menjalinkan hubungan yang baik dalam ahli pasukan, penglibatan yang menyeluruh, dapat memaksimumkan sumber yang ada dan juga motivasi meningkat. Okey, ini adalah kelebihan kumpulan kerja kepada individu dan juga kepada pasukan. Okey, topik pada hari ini sangat ringkas. Tadi awak dah belajar, yang pertama awak belajar merangka perancangan projek berdasarkan 3 perkara, iaitu perancangan projek, penjadualan dan juga pengawalan. Kemudian awak belajar analisis perancangan projek dan jadual kerja dengan beberapa panduan, iaitu ada 6 panduan. Okey, kemudian awak belajar mengenai penyediaan anggaran kos sama ada menggunakan kaedah unit ataupun juga konsep SMART. Okey, semua contoh yang awak boleh tahu ataupun awak boleh tengok pada muka surat 40, 41 sehingga muka surat 42. Okey, yang seterusnya awak belajar pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan.
Okey, dan awak dalam tu juga awak belajar mengenai kelebihan kumpulan kerja kepada individu dan juga kepada pasukan. Okey, saya ada sedikit penambahan. Okey, iaitu bila awak buat pembentukan pasukan yang berkesan, antara langkah-langkah yang boleh diambil bagi membentuk pasukan berkesan adalah seperti berikut. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 44. Yang pertama, kepelbagaian ahli dalam pasukan. Yang kedua, bilangan ahli pasukan tidak terlalu besar. Cukup 4 orang, 5 orang. Okay, kalau awak nak buat projek kecil macam kat sekolah, cukup 4 orang, 5 orang. Okay, kemudian pemilihan ahli dilakukan dengan teliti, memberi latihan yang berterusan, menerangkan matlamat pasukan dengan jelas, sistem ganjaran yang sistematik, menggunakan pengukur prestasi yang sesuai, menggalakkan penyertaan ahli pasukan, melaksanakan aktiviti pembentukan pasukan. Kalau awak dapat bina, awak dapat bentuk pasukan yang berkesan, tidak mungkin ada pasukan yang akan bergaduh, berkelahi, menangis, bergaduh untuk bercanggah pendapat, dan itu adalah perkara yang tidak sepatutnya berlaku, tetapi berkongsi pendapat ia sangat digalakkan. Okey, itu saja. Assalamualaikum.